Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk hari ke-6 edisi Sehari Selembar Ilmu, edisi Perkasa Chemistry, kita beralih kepada tingkatan 4 bab yang ketiga, yang ini mengenai dengan konsep mol, formula dan persamaan kimia. Dan kita masih lagi berada dalam soalan Melaka 2020, di mana soalannya ditanya antara yang berikut yang manakah pasangan sebatian ion dan formulanya yang betul. Jadi dia bagilah A, B, C dan D, di mana kita ada natrium sulfate, cuprum 2 oxide, ferrum 3 chloride dan juga zinc nitrate. Dan kalau awak tengok berdasarkan jawapan yang betul adalah D, di mana formula kimia bagi zinc nitrate adalah Zn NO3, and then ada kurungan dekat luarnya ada 2. Yang this one. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya untuk soalan-soalan yang begini saya dah pernah explainkan dalam Sehari Selembar Ilmu untuk hari yang ketiga, di mana cara untuk kita nak menentukan formula kimia. Cara untuk kita nak menentukan formula kimia, terutamanya melibatkan dengan sebatian ion, adalah menggunakan crossing method. Jadi pada hari ini kita akan go through one by one, A, B, C dan D, macam mana formula kimia yang betul dan bagaimana cara untuk kita nak buat. Jadi pertama sekali kita akan pergi kepada natrium sulfate. Jadi ingat, untuk kita nak buat crossing method, awak kena buat huruf T terbalik. Awak kena buat huruf T terbalik. Dan apa yang awak kena buat adalah awak kena labelkan. Di mana untuk bahagian kiri ini awak kena letak logam. Manakala yang sebelah ini, yang sebelah kanan, awak letakkan dia untuk bahan bukan logam. Jadi kalau awak tengok, natrium adalah logam, manakala sulfate dia adalah bahan bukan logam. Itu yang pertama. And then yang kedua, awak letakkan unsur tersebut. Jadi dekat bahagian logam kita ada natrium, dekat bahagian bukan logam kita ada sulfate. And then yang seterusnya awak kena nyatakan charge. Awak kena nyatakan charge, di mana charge untuk natrium dia adalah positive 1. Na+. Manakala bagi sulfate dia adalah SO4 2-. SO4 2-. And then lepas awak dah nyatakan charge, seterusnya awak kena buat apa? Seterusnya bahan logam dan bukan logam tadi awak salin sahaja. Jadi awak salin natrium, awak salin SO4. Bila awak dah salin, bahagian inilah yang awak kena crosskan. Jadi positif ini depan dia tak ada sebarang number, bermaksud dia adalah positive 1. Jadi positive 1 ini awak bawa pergi ke sini, maka the whole SO4 ni darabkan dengan 1, maka dia akan dapat SO4 jugalah. Tak ada beza. Jadi yang 2- ni pula awak crosskan ke sini. Jadi Na ada 1 atom, darabkan dengan 2, awak akan dapat Na2. Maka saya kemaskan lagi, yang crossing ni saya padam sebab saya nak awak nampak dengan jelas. Maka awak akan dapati bahawa formula kimia yang betul bagi natrium sulfate adalah Na2SO4. Ini dia. Ini adalah untuk yang A. Ini adalah untuk yang A. Sekarang ni kita pergi kepada yang B pula. Yang B mengenai dengan cuprum oxide. Cuprum 2 oksida. Jadi benda yang sama, di mana kita kena labelkan logam, labelkan bukan logam. And then logam awak letakkanlah bahannya apa, bukan logam awak letakkan unsurnya apa. And then seterusnya kita nyatakan charge. Charge bagi cuprum adalah 2 positive. Charge bagi cuprum adalah 2 positive. Manakala charge bagi oxide dia adalah 2 negative. Bila awak dah nyatakan charge, awak salin sahaja balik unsur yang ada. So awak salin Cu, awak salin Co. Awak salin Cu, awak salin O, and then seterusnya awak crosskan dia. Jadi dekat sini ada 2, awak crosskan bawa ke sini, awak letakkan 2. Dekat sini pun sama, awak crosskan ke sini, awak letakkan 2. Jadi kalau awak tengok dekat sini, maaf saya padam sekejap. Jadi kalau awak nampak dekat sini, bagi cuprum 2 oksida, cuprum tu ada 2 atom.
oksigen pun ada 2 atom. Bila nilainya kita boleh kecilkan, maka kita kecilkan dia untuk jadi formula empirik. Dan ingat balik formula empirik ni apa? Formula empirik adalah formula yang menunjukkan nisbah mol terringkas. Jadi yang awak dapat sekarang ini adalah formula molekul, iaitu formula kimia yang mempunyai nisbah mol yang sebenar. Okey, jadi awak ringkaskan. Jadi bila ringkaskan, awak boleh bahagikan dengan 2 lah. Jadi 2 bahagi 2 awak akan dapat 1. Maka final jawapan awak akan dapat jawapan dia adalah CuO bagi formula kimia untuk kuprum 2 oksida. Okey, jadi ini adalah jawapan untuk pilihan B. Sekarang ini kita pergi kepada yang C pula. Okey, kita pergi kepada yang C. Jadi masih benda yang sama, awak labelkan ini logam, and then sebelah ini adalah bahan bukan logam, and then seterusnya awak nyatakan charge. Okey, ferrum ada 2 charge. Okey, ferrum ada 2 charge. Okey, ferrum kat sini kita ada positif 3, and then kita ada positif 2. Okey, tapi macam mana kita nak tahu sekarang ini dia menggunakan ferrum 2 plus ataupun ferrum 3 plus? Awak tengok kepada soalan. Soalan dia kata ferrum 3 klorida. Bila dia kata ferrum 3 klorida, bermaksud nilai charge bagi ferrum adalah positif 3. Okey, jadi ferrum yang kita gunakan sekarang ini adalah ferrum 3 plus. Okey, manakala untuk chloride dia adalah Cl minus. Jadi awak salin sahaja balik unsur yang ada FeCl, and then awak crosskan. Kat sini ada 3, crosskan pergi ke Cl, awak letakkan 3 dekat sini, and then negatif ni tak ada sebarang number, bermaksud dia adalah negatif 1. So negatif 1 awak dragkan ke sini, dia akan jadi Fe1Cl3. Jadi dalam arti kata lain awak akan dapat FeCl3. Okey, jadi dalam arti kata lain jawapan final awak yang awak akan dapat adalah this one, FeCl3. Okey, untuk ferrum 3 klorida. Okey, sekarang ini kita pergi kepada pilihan jawapan D pula. Okey, kita pergi kepada pilihan jawapan D. Okey, jadi masih benda yang samalah. Okey, labelkan logam, labelkan bukan logam, and then awak letakkan unsur. And then untuk zinc awak nyatakan charge. Okey, untuk zinc adalah 2 positif, manakala untuk oksida, untuk nitrat dia adalah negatif. Okey, dia adalah negatif. Jadi kita salin sahaja balik unsur yang ada Zn, and then kita letakkan NO3. Jadi dekat sini kita crosskan. Dekat sini negatif 1, awak cross bawa sini. Okey, dia tak ada efek apa-apa lah. Dia akan jadi zinc sahaja. Sebab zinc itu ada 1 atom, darabkan dengan 1, maka dia akan dapat 1. Okey, and then dekat sini 2 plus ni awak bawa ke sini, maka dia akan jadi 2 dekat sini. Jadi bila kita letakkan 2 dekat sini, dia bermaksud dia akan darabkan dengan oksigen, darabkan dengan natrium. Bermaksud natrium ni akan ada 2, oksigen ni dia akan ada 6. Okey, jadi untuk memudahkan, okey, dari segi penulisan, untuk kita nak memudahkan, kita akan buat kurungan. Okey, kita akan buat kurungan macam ni, and then kita letakkan 2 dekat sini. Jadi bila kita buat macam ni, dia menunjukkan bahawa natrium ni akan darabkan dengan 2, yang oksigen ni ada 3 ni, darabkan dengan 2. Jadi itu dari segi penulisan lah. Okey, jadi inilah apa yang awak akan dapat untuk pilihan jawapan D, iaitu zinc nitrat. Jadi saya harap sepanjang saya explainkan cara macam mana kita nak tentukan formula kimia bagi sebatian ion ini, awak jelaslah cara nak buat. Okey, di mana kita akan menggunakan crossing method. Okey, pertama sekali awak lukiskan T terbalik, dan awak labelkan belah kiri adalah logam, belah kanan adalah bahan bukan logam, and then awak tuliskan unsur yang ada, kemudian awak nyatakan charge, and then awak salin sahaja balik apa yang ada unsur tersebut, and then barulah awak crosskan dia, maka awak akan dapat nilai formula kimia yang betul. Okey, jadi saya harap awak jelas untuk video kali ini.